Hai, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kihah nak cerita tentang ni pula. Bekas Perdana Menteri lupa namanya sendiri, KJ Dedah Tun Abdullah hidap demensia. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin buat pertama kalinya mendedahkan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi menghidap demensia. Khairy berkata Abdullah atau lebih dikenali Pak Lah yang juga bapa mentuanya turut tidak mengingati namanya, isteri serta ahli keluarga lain. Saya ingin berkongsi satu perkara peribadi yang tidak pernah dikongsikan sebelum ini, yang Pak Lah menghidap demensia. Beliau mula menunjukkan tanda kemerosotan kognitif sejak pada 2009 selepas beliau bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Ramai orang tertanya-tanya keberadaannya dan sudah lama tidak melihatnya di tempat umum. Beliau kini terpaksa duduk atas kursi roda, umpama mempunyai kehadiran fizikal namun fikirannya tiada, katanya. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Panduan Amalan Klinikal CPG, pengurusan demensia edisi ketiga dan pengurusan skizofrenia edisi kedua di Sheraton Imperial di Sydney hari ini. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia Dr. Hazli Zakaria dan pengerusi Kumpulan Pembangunan Panduan Amalan Klinikal Merangkap Pakar Psikiatri Geriatrik Hospital Kuala Lumpur Dr. Chan Yifai. Khairy menjelaskan bapa mentuanya tidak lagi berkeadaan biasa, tidak mengenali orang terdekatnya. Saya tahu beliau masih mengenali saya apabila melihatnya mengedipkan mata apabila saya melawatnya. Lebih banyak hari yang sukar berbanding hari yang lancar. Jadi doakan beliau dan kami berharap untuk hari yang lebih baik akan datang, katanya. Ups, lupa Miss Kihah nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kokoci. Pada 15 November tahun lalu, pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi menafikan penularan berita bekas Perdana Menteri kelima itu meninggal dunia. Khairy berkata pendedahan mengenai penyakit dihidapi Pak Lah itu dibuat selepas mendapat persetujuan daripada keluarganya. Bagi pesakit demensia, pengurusan penjagaan adalah paling mencabar. Saya melihat bagaimana ibu mentua, Aunty Jane, melalui situasi sukar kerana demensia bukan satu penyakit tetapi memerlukan penjagaan rapi 24 jam, katanya. Katanya selepas beberapa tempoh, pesakit memerlukan penjagaan berterusan sepanjang masa bagi memastikan keadaannya, keselamatannya terpelihara. Justeru kami menyediakan jururawat profesional untuk bersamanya 24 jam. Kami agak bernasib baik kerana mampu berbuat demikian. Bayangkan orang yang tidak mampu. Demensia tidak boleh didiskriminasi. Bayangkan orang yang tidak mempunyai akses kepada penjagaan yang tidak mampu, tetapi mereka perlu menjaganya kerana ahli keluarga, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata adalah penting untuk merealisasikan hasrat menjayakan kertas putih kesihatan supaya dapat memastikan sistem kesihatan di negara ini lebih mampan dan berdaya tahan melalui pemikiran kerajaan dan masyarakat. Ini kerana dalam usaha itu, ia merangkumi mengenai memperkasakan dan pelaburan dalam penjagaan komuniti yang lebih baik serta perawatan domisiliari. Saya rasa ini adalah masanya kita memerlukan kertas putih penjagaan kesihatan bagi menyediakan komuniti yang lebih baik, termasuk akses lebih untuk pesakit mental, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan.
Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.